ini di bulan kebangsaan yang kita raikan ini. Dan minggu ni ataupun hari ini ceritanya sangat-sangat menarik. Mari kita bersama dalam segmen cerita bulan kebangsaan. Datuk Panglima pergi membajak ke tanah. Kita nak kongsi tentang kisah peristiwa berdarah Bukit Kepong sebenarnya. Dan kalau disebut Bukit Kepong, ramai lebih cenderung kepada Bukit Kepong itu nama filem. Barangkali pemahaman tentang peristiwa itu berlaku di Balai Polis Bukit Kepong itu tak ramai yang tahu sangat tentang kisahnya. Jadi Bukit Kepong adalah sebuah pekan kecil yang terletak di daerah Muar, Johor. Dan pekan ini terkenal dengan peristiwa Bukit Kepong yang tragik pada 23 Februari 1950, 7 tahun sebelum negara mencapai kemerdekaan, sewaktu zaman darurat di Tanah Melayu. Dan Balai Polis Bukit Kepong ini diserang oleh segerombolan 180 komunis. Wow. Bayangkan, di Kepong dah diserang secara sebegitu rupa. mengejut. Ya, dan dalam kejadian tersebut 25 anggota polis berjuang habis-habisan sehingga ke titisan darah terakhir, dan begitu ramai sekali yang gugur. 2 orang isteri anggota polis Marine turut mengangkat senjata apabila mendapati suami mereka terkorban, dan mereka terus bertempur bersama-sama anggota lain selain kehabisan peluru. Dan dalam kejadian ini 19 orang polis dan hampir 40 orang komunis, kira-kira 40 komunis terkorban dan turut terbunuh, dan 4 ahli keluarga anggota polis, isteri dan juga anak-anak serta 2 orang awam. Kalau anda baca penkisahan lebih teliti, yang terbunuh, yang gugur ini bukan yang terbunuh disebabkan tembakan, tetapi juga apabila balai itu dibakar. Jadi mereka terkorban di dalam keadaan yang begitu mengerikan sekali. Dan kalau kita macam membuat rujukan semula, kita memahami bagaimana intipati tragedi ini berlaku kan. Walaupun serangan pengganas itu berlaku di sana, apa yang kita ingin tekankan adalah paling diingati, peristiwa Bukit Kepong ini paling diingati kerana ia bukan saja memaparkan perjuangan kita untuk melawan dengan komunis dan pengganas pada ketika itu, tetapi seluruh daya keluarga juga yang bersatu menunjukkan perpaduan untuk saling memberikan perlindungan kepada sama sendiri. Itu yang intipati yang boleh kita bawa sehingga ke hari ini. Bukan kita melihat saja frontliner sebagai hadapan berjuang, tetapi kita juga memainkan peranan. Betul. Dan untuk mengabadikan kisah berdarah ini, kisah tragik ini, dan memberikan iktibar kepada rakyat Malaysia pada umumnya, pada tahun 1981 dah pun dihasilkan filem Bukit Kepong yang sangat mengesan bagi saya dan juga barangkali Fitri pun kalau pernah tengok. Sebab filem ni sayangnya tidak dibuat versi moden. Mungkin dari segi perspektif zaman dulu mungkin berbeza. Mungkin dengan zaman sekarang yang mungkin pelakon-pelakon yang mungkin kita nampak lebih relate dengan generasi muda. Sebab dah pun berusia 39 tahun filem ini. Diarahkan oleh James Samsudin dan dibintangi oleh dirinya sendiri, Rahim, Hussein Abu Hassan dan ramai lagi barisan pelakon yang hebat. Dan filem ini dilakukan berdasarkan fakta sejarah dengan kerjasama Polis Jajah Malaysia dan Ketua Polis Negara Tun Hanif Omar. James Samsudin turut menemui buala pengganas komunis yang menyerah diri selepas insiden serangan di Balai Polis Berkenaan serta penduduk kampung Bukit Kepong. Dan malah filem ini memberi impak yang cukup hebat sehingga dinobatkan di Festival Filem Malaysia ketiga sebagai filem terbaik dan filem yang termahal dalam dekad 80-an dengan kos pembuatan sebanyak 1.3 juta ringgit. Dan saya kira dengan adanya teknologi terbaru zaman sekarang ini, dengan adanya pelbagai dana geran, apalah salahnya kalau filem ini dapat dibuat semula dengan lebih suntikan patriotik Tapi bagi saya, sebab satu filem yang hebat, sebab peristiwa bersejarah membuatkan filem ini menjadi filem yang bersejarah juga, bukan hanya dengan penganugerahannya. Tapi kalau anda menonton filem ini dan menghayatinya, terutama babak ini sangat memberikan kesan kepada saya apabila suaminya ditembak, kemudian isterinya juga ditembak dengan anak kecilnya, dan kemudian apabila dijumpai kakaknya ni kata mak dan adik dah mati. Sampai sekarang masih lagi membekas kepada kita sebagai penonton. Sebab kalau kita baca pun memang sangat menyayati. Betul. Dan lebih menarik yang terkini, filem ini telah pun berjaya dihasilkan kembali dalam bentuk HD. Jadi penonton boleh menonton. Sekarang saya difahamkan di YouTube juga boleh menonton dalam versi yang lebih jelas. Dan tembakan-tembakan itu pun diisi kembali bunyinya untuk lebih meyakinkan.
Sangat menarik. Betul dia mungkin dengan sebab sekarang ni ramai perkara yang baru, mungkin mereka ada sudut pandang mereka Ya, sendiri betul. kan, Ya. untuk menterjemahkannya. Mungkin ada geran yang hebat katakan 10 juta Ya. dengan teknologi CGI ke apa. Betul. Jadi ini dapat menterjemahkan bahawa inilah satu keganasan yang tak dapat diterima akal. Sebab serangan itu pun berlaku pada awal pagi dan kalau melihat kepada situasi di Bukit Kepong tu, masyarakat Melayu yang mungkin ada polis yang mungkin nak ke sembahyang subuh, yang mungkin berjaga, mungkin bertahajud, tiba-tiba diserang dan ia ada elemen yang sangat menyentuh jiwa. Bukan hanya ditembak dan berperang saja, tapi implikasi kepada pemikiran kita. Yang selama ini mungkin menyanjung pengganas ke, dapat kita visualkan semula lah kalau ada peluang. Baik. Itulah dia. Itu dari filem ke informasi dan pasti kalau anda ingin mendapatkan feel yang lebih lanjut lagi, kita juga mempunyai galeri darurat Bukit Kepong yang dibina di tapak pertempuran tersebut untuk memperingati jasa mereka yang telah gugur semasa tragedi tersebut. Jadi anda boleh pergi ke sana, membawa keluarga sendiri yang pastinya boleh memberikan anda tu pengalaman dan orang kata berada di lokasi itu sendiri untuk lagi memahami sejarah di negara kita. Baik, kita akan berehat seketika. Cuk, satu trivia ringkas. Anggota komunis dalam filem Bukit Kepong tu adalah anggota polis PDRM yang melakukan watak komunis. Yang melakonkan? Ya. Menarik kan? Wow, menarik. Itulah dia. Menarik. Okey, jangan lupa kalau ada kesempatan menonton filem Bukit Kepong ini.